Hmm, kajian-kajian yang kajian-kajian yang saya ada, saya dah letak dia punya reference. Jadi kalau nak baca paper tersebut bagi doktor-doktor ke ahli yang lebih akademik sikit atau siapa-siapa lah yang suka baca kajian ni boleh baca dulu, ya. Okey. Jadi satu lagi pengenalan sebelum kita mula kan, saya dah dalam bidang psikiatri sejak saya habis houseman lah. Uh, saya floating dekat Jabatan Psikiatri Sungai Buloh. Lepas tu saya pergi hospital distrik pun jadi ketua unit psikiatri. Dan sampai sekarang lah, so dah lebih 10 tahun saya dalam bidang psikiatri ni. Um, saya juga nak declare yang saya tak ada conflict of interest lah. Tak ada Nestle ke apa, tak ada bayar saya nak cerita pasal benda ni lah ya. Okay. So, yang ni benda yang kita akan cakap pasal malam ni. Mula-mula kita start dengan pengenalan. Saya nak bagi tahu apa yang um, apa tu kesihatan mental dan kenapa ada kena mengena dengan diet kita ya, dengan pemakanan kita. Lepas itu kita akan pergi yang lebih teknikal sikit, kajian-kajian sebab apa-apa yang saya cuba share ni semuanya berdasarkan sesuatu kajiannya. Jadi um, tapi macam saya cakap tadi, kajian ni mesti kena check balik lah, kena baca sendirilah ya. Dan seterusnya sebelum kita akhirkan, saya akan cakap pasal trend pemakanan yang agak glamour lah dalam masa 2-3 tahun ni. Jadi kita tengok dulu macam mana ya. Okey. So untuk yang pertama, untuk pengenalan. Ada apa dengan makanan ni? Kenapa kenapa topik makanan ni sangat sangat sensasi? Okey. Kita makan untuk hidup. Ya, tak ada siapa kat sini yang tak makan. Jadi makan itu part of our life, kan? Kita tidak dapat lari daripada pemakanan, ya. Dan kita makan pun untuk sihat, bukan setakat untuk hidup. Kalau kita boleh, kita ambil makanan yang untuk menyihatkan, membagi nutrisi dekat badannya, kan? Jadi benda ini pun buat kita rasa okay, physically rasa sihat, rasa boleh buat kerja dan sebagainya. Untuk orang Malaysia pula, kita ni makan makanan ni budaya kita. Kalau ada apa-apa perayaan ke apa benda pertama yang kita fikir? Pasal makan. Chinese New Year ke raya ke apa kan mesti makan, kan? Makanan ini dapat um, mengeratkan silaturahim di antara keluarga. Uh, saya percaya kebanyakan kita dekat sini kalau membesar pun kalau makan malam mesti dengan family. Dan masa itulah kita share, kita bond, kita build that relationship sebagai ahli keluarga. Dan yang terakhir sekali yang kita akan cakap pasal malam ni ialah makan untuk kesejahteraan mental. Okay? Sorry ya, saya punya biasa kalau saya cakap pasal psychiatry ni saya guna bahasa English. English. So campur-campur sikit. Okay? Okay. So sekarang yang ni the basis of our mental health and diet punya uh, connection. Okay? Nampak sangat-sangat kompleks benda ni ya. Tapi malam ni bila kita cakap pasal mental health, kita talk mainly about uh, kemurungan dan anxiety. Okay? Yang itu yang penyakit yang banyak di kita kajian pasal bila bercakap pasal makanan. Okay? So dia punya basis untuk hubungan antara diet dengan kesihatan mental ni ialah apa yang kita panggil inflammation hypothesis of depression. Maksudnya uh, kemurungan ni mungkin disebabkan oleh uh, inflammation ataupun radang yang berada di dalam otak. Yang kita tahu sebab bila kita buat kajian darah, kita nampak banyak interleukin 6, iaitu sejenis bahan kimia dalam badan yang menunjukkan adanya kewujudan radang, kewujudan inflammation somewhere in the body. Okay? So, kalau kita tengok dekat sini ya, bila kita punya sistem immunity kita ter, tercabar, usually kalau stres ataupun patogen, iaitu kuman-kuman dan poor diet, ya, ini akan menyebabkan kita ada
inflammation proses yang panjang dan akan menyebabkan banyak negative outcome yang paling penting untuk kita punya discussion hari ini ialah long lasting depressive symptom. Simptom kemurungan yang berpanjangan. Lepas tu kita tengok juga hubungan dua hala dengan kita punya gut microbiome, kita punya kultur-kultur dalam saluran makanan kita. Lepas tu kita tengok juga ada pathway daripada gut microbiome ni, dia boleh efek kita punya depressive symptoms, ya, kita punya negative health behavior dan seterusnya. Tapi kalau yang kita tengok juga salah satu daripadanya ialah treatment option yang kita buat, termasuklah selain daripada ubat-ubatan, termasuklah exercise dan diet. Okay? Jadi saya nak cuba yakinkan kamu semua tentang uh, kepentingan diet dalam kesihatan mental kita. Okey, sorry. Okey, jadi seterusnya kita cakap pasal kajiannya. So, antara kajian yang paling latest sekali kita ialah kajian daripada Lin et al. Dengan kawan-kawan dia pada 2022. Yang ini dia kaji hubungan antara ultra processed food dengan kemurungan dan anxiety. So ultra processed food ni maksudnya makanan yang sangat diproses. Basically kalau kita tengok dalam dia punya ingredient tu banyak benda-benda yang ada apa bahan pengawet, pewarna, bahan yang peng, peng, membuat rasa lagi sedap, bangun lagi sedap, semua bahan kimia macam inilah, ya. Uh, Banyak yang ni kalau kita buka kita punya pantry tu nampak banyak lah tin-tin apa semua ni ada. So benda-benda ni kita panggil ultra processed food. Okay. So bila kita cakap pasal study, pasal kajian, kebanyakan kajian kecil-kecil. Jadi dia punya power tu pun tak teraya sangat lah. Tapi bila kita cakap pasal Lin et al. Ni, dia punya kajian untuk depression sahaja, ya, untuk kemurungan sahaja, dia analis, dia kaji 8 kajian lain dan dia punya partisipan dia punya peserta dia 102,000 peserta. Ya. Yang ni nombor ni sangat besar dalam dalam akademik, kajian akademik lah, ya. So bila kita cakap pasal prospective study ni maksudnya dia tengok dia start dengan kosong, maksudnya dia ambil grup-grup, lepas tu dia ikut grup ni untuk beberapa lama. Okay? So ada dua prospective study dekat sini yang untuk kemurungan dengan total peserta dia 41,000. Lepas tu dia nampak hubungan yang kuat antara bila kita ambil ultra processed food secara regular, maksudnya selalu ambil ultra processed food, dan uh, kenaikan risiko mendapat kemurungan atau simptom kemurungan. Dia punya hazard ratio is 1.22. Kalau kita tahu statistik, 1.22 ni agak tinggi lah. That means at least 20% of dia punya kemungkinan itu 20%, ya. So yang tu agak membimbangkan lah. Daripada 6 yang study yang lain tu, dia cross-sectional. Cross-sectional ni pula dia jenis kajian yang kita tangkap orang, tangkap grup, lepas tu kita kaji pada masa itu saja. Jadi kita tak tahu sama yang mana datang dulu dan atau yang mana efek yang mana. So dia tengok ada hubungan antara kemurungan dengan ultra processed food. Okay. Yang ni tak boleh nak kata ultra processed food tu menyebabkan kemurungan ataupun sebab dia murung jadi dia tak nak masak, dia tak nak buat apa, dia makan benda yang dah sedia ada saja, kan. Ultra processed food yang senang nak dapat. Okey, jadi yang ni kita tak boleh nak kata yang mana start dulu, tapi memang ada hubungan antara dua ni, ya. Jadi dia punya odds ratio pun 1.44, sangat tinggi. Untuk anxiety pula, dia buat meta analysis 6 cross sectional study. Meta analysis ni maksudnya dia kaji kajian, ya. So 6 cross sectional study yang macam tadi itu, dia ada daripada 6 ni dia tengok 3, ada 101,000 peserta dan dia tengok hubungan pun sangat tinggi. Lebih kurang macam depression tadi, 1.48, ya. But again kita tak boleh nak cakap orang anxious ni yang dia anxious sebab
disebabkan oleh makanan dia atau dia makan makanan itu sebab dia anxious. Okay? Dan yang ketiga, kedua-duanya sekali, anxiety dan kemurungan, dia tengok dia punya odds ratio 1.53, so tinggi juga. Ya, yang ini cross sectional juga. Maksudnya hubungan sangat-sangat kuat. Uh, Kajian yang seterusnya yang saya nak bincangkan, yang ini kita panggil SMILES trial. Yang ini yang kita panggil landmark study lah. So, dia punya study sangat-sangat interesting. Tak sebesar tadi, bukan 200,000 orang. Dia 67 orang saja. Tapi dia cek kebaikan apa yang kita panggil Mediterranean diet untuk mental health. Okay? So, Mediterranean diet tu nanti saya akan terangkan lepas ni. Saya akan pergi dengan lebih lanjut apa itu Mediterranean diet. Very interesting. So, dia ambil 67 orang semua yang ada diagnosis kemurungan dan semua pun cara pemakanan dia tidak sihat. Okay? Yang ni dia guna dietary screening tool untuk tengok sama ada pemakanan dia yang setiap hari sihat atau tidak. Ya? So, dia bahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan intervensi, satu kumpulan kawalan. So, kumpulan intervensi ini dia ada nutritionist, pakar pemakanan yang akan cerita, yang akan bagi konsultasi dekat diorang. Uh, Kena naikkan apa Mediterranean diet ni, kena kurangkan fast food, kurangkan um, minuman bergula, minuman gas apa semua tu. Dan mereka juga mendapat hamper makanan. Dari kumpulan kawalan ni bukan duduk sajalah. So kumpulan kawalan ni dia masih buat perbincangan berkumpulan, ada terapi permainan, tapi dia tidak kacau dia punya diet lah ya. Ah, Dan ubat-ubat yang dimakan sebelum ni diteruskan tetapi tidak dinaikkan atau diturunkan. Ya, maksudnya kalau dia ada terapi ke, dia ada ubat ke, apakah kita keep dos yang sama, kita tak naikkan atau tak kurangkan. Study ni dia menggunakan satu skala kita panggil MADRS, iaitu Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, untuk menilai dia punya kemurungan sebelum dan selepas. Ya. Dan bila kita tengok keputusan dia, 32.3% daripada kumpulan intervensi dia mendapat remission. Maksudnya dia punya kemurungan tu sudah keluar daripada kemurungan. Satu daripada tiga orang dalam kumpulan intervensi. Di mana di kumpulan kawalan hanya 8%. 4 kali ganda. Jadi ini menunjukkan um, dia punya result yang sangat robust, yang uh, sangat-sangat merangsangkan lah bila kita cakap pasal ni ya. Okey, dan dia punya kalau yang untuk yang tahu statistik sikit, dia punya Cohen D is negative 1.16 dengan dia punya p-value is less than 0.001%. 0.001, sorry. So that means dia punya kemungkinan di benda ni adalah sebab benda-benda lain dan bukan sebab Mediterranean diet ni kurang daripada 1%. Ya. Okey. Smiles tu dah agak lama jugalah, dah 6 tahun. Tapi kita ada 3 study yang sekarang ni yang buat yang menyokong Smiles ni ya. Satu Healthy Med, sama juga dia punya ni, cuma dia guna DAS score instead of Madras, and then nampak dia punya perubahan tu 2 kali ganda ya. Francis et al pula dia ambil masa 21 hari saja dan DAS 21 dia simplified version yang of DAS pun menunjukkan kekurangan. Ya, maksudnya DAS ni ialah depression, anxiety and stress scale ya. So dia tengok uh, kemurungan ke anxiety dengan stress dan memang nampak pengurangan walaupun baru 21 hari. Ya. Dan AMEN pula yang paling baru 2 tahun lepas, dalam masa 3 bulan BDI, Back Depression Index, maksudnya dia sekali lagi skala untuk tengok depression, nampak kekurangan yang banyak, 3 kali ganda ya, lebih daripada 3 kali ganda. Okey, ini apa maksud benda ni ya? So nombor-nombor ni mungkin sebab kita cakap dengan mungkin yang tak biasa dengan
uh, screening tools ni kan. Apa yang saya nak tunjuk ni kan, dia punya pengurangan tu daripada maksimum tu, contohnya BDI maksimum dia dalam 40 lebih ya. Jadi pengurangannya sebanyak 20. Maksudnya 50% daripada semua ni just guna makanan. And semua pesakit semua pesakit peserta sini adalah orang-orang yang pernah didiagnos dengan depression. Ya. Yang sangat-sangat merangsangkan ialah kita tengok kalau kita tukar diet kita kan dalam masa 21 hari pesakit kemurungan boleh nampak perbezaan. Mungkin tidak bukan sebanyak yang bukan dia sembuh terus, tapi sekurang-kurangnya ada perubahan. So it means that diet really really is important ya, sangat-sangat penting untuk kita punya kesihatan mental. Okay? Okay. So dah habis part yang untuk nerds ni ya. Kita cakap pasal trend pemakanan. Okay? So banyak lah kalau kita buka TikTok lah, YouTube lah, apa lagi Facebook lah, banyak je lah trend-trend pemakanan yang orang orang suka nak cerita, nak share. Mungkin sebab diorang nampak untuk diri diorang bagus, tapi saya di sini hari ini jadi orang jahat sikit lah. Saya nak debunk sikit benda-benda uh, yang selalu di-share ya. Nombor satu, carnivore diet. Okey, carnivore diet ni dia suka makan banyak daging. Dia kalau boleh dia nak kurangkan benda-benda lain, nak daging saja. Tapi ini boleh membawa kepada masalah masalah kesihatan, ya. Constipation, constipation bahasa Melayu, sembelit. Boleh sebab kita kurang serat-serat kan, fiber ya. uh, Vitaminosis, tak cukup vitamin dalam badan, kekurangan ketidakseimbangan um, uh, apa nama ni, ketidakseimbangan garam dalam badan, electrolytes dan seterusnya ya. So kita pun tahu sebagai uh, dalam kelas sains darjah 3 kita tahu bahawa manusia ni omnivore bukannya carnivore. Jadi kita kena ada balance jugalah ya. Jadi even then pun tidak sangat memberangsangkan lah ya. Nombor dua, detox. Yang ni cousin saya pun duk jual benda-benda detox ni. Tak reti dah macam mana nak cakap apa dia orang. Detox ni ialah dia menyahkan toksin, toksinkan dari badan, something like that lah. Okay, maksudnya dia buang segala toksin dalam badan, kononnya lah dia kata ya. Tapi saya tengok benda ni macam kadang-kadang macam mak saya, dia panggil cleaner datang rumah, tapi sebelum cleaner tu sampai dia nak kemas-kemas dulu. Sebab badan kita ada mesin detox yang paling powerful, paling berkuasa, iaitu kita punya hati. Hati kita, kalau apa-apa toksin masuk dalam badan, hati kita akan proses, akan keluarkan ya dari badan. Kecuali kalau hati kita rosak lah, ya. Even kalau hati rosak pun kita dan detox ni kebanyakannya tidak menolong. Ya. Dan yang saya risau sebab saya tengok bila orang guna detox punya ni, teh detox lah apa semua, nampak banyak buang air besar, banyak kencing, banyak ni. Jadi boleh menyebabkan dehydration, ya, boleh menyebabkan kekurangan elektrolit dalam badan. Jadi semua benda ni um, membahayakan kesihatan kita lagi. Ya. Dan yang tu satu. Nombor dua, dia membahayakan kita punya hubungan kita dengan makanan. Kita duk fikir, oh makanan ni tak boleh banyak toksin, makanan ni tak boleh banyak toksin. Semua pun banyak toksin. Okay? Sebelum kita teruskan, saya nak bagi disclaimer lah. Semua yang trend-trend pemakanan ini ada kajian-kajiannya. Dan ke, sesetengah kajian tu menunjukkan ada kebaikan diet ni. Tetapi bila kita tengok dengan lebih teliti, dia punya power of the study, power of the kajian tu tak bagus sangat. Maksudnya mungkin dia banyak bias, mungkin dia banyak ni, so dia tak meyakinkan lah. Kalau kita yang jenis baca, yang selalu baca kajian akan tahulah ya.
Okay, next kita nak cakap Paleolithic diet. Paleolithic diet, makanan zaman batu. Yang ni dia macam carnivore diet, cuma dia makan banyak uh, tambah lagi dengan raw food, tambah lagi raw vegetables, tambah dengan raw fruits. Dia lebih bagus daripada carnivore diet, tapi pada masa yang sama, saya tak tahulah untuk lidah saya tak sedap lah sebab benda ni dia kurang daripada macam dia kurang dengan garamnya lah dengan herba-herba dia sebab dia nak sama dengan orang zaman batu. Ya, Paleolitik tu zaman batu lah kan. Jadi bila kita cakap pasal Paleolithic diet ni, kita kena ingat manusia dah atas bumi ni dah beratus tahun, beratus ribu tahun. Okay? Dan kita pun uh, dah evolve ataupun adapt to pertukaran zaman, pertukaran metabolism badan kita, dan badan kita sekarang tak sama dengan badan orang batu dulu. Kita punya uh, lemak pun lain, dia punya distribution, kita punya muscle pun lain bentuknya, dia punya ni. Jadi apa yang bagus untuk orang zaman batu tidak akan jadi bagus untuk orang zaman sekarang. Ya? Sebab dia kita bila kita evolve ni, bila kita melalui aliran zaman ni, kita punya tok nenek turun temurun dah adjust pemakanan kita untuk lebih sesuai dengan apa yang kita hadapi sekarang. Jadi kadang-kadang kalau kita ambil Paleolithic diet ni, kita tidak boleh mendapat um, zat-zat yang diperlukan oleh badan, ya. Okey, yang ni saya rasa, yang next one ni saya rasa mungkin ramai yang tak puas hati dengan saya lah sebab benda ni sangat famous. Ya, kawan saya yang psychiatrist pun semua pun uh, uh, dia recommend kat saya. Intermittent fasting. Puasa acah-acah tapi tak dapat pahala. Intermittent fasting ni it's an interesting concept. Okay, dia punya konsep ialah kita beberapa beberapa belas jam tak makan, lepas tu dalam masa 8 jam melantang kau lah kau nak makan banyak mana, ya. Tapi and memang boleh nampak dia punya perubahan, especially um, the first few weeks. Berat akan turun, uh, uh, mengikut daripada anekdot orang ni kata rasa lebih segar dan apa semua. Okey, mungkin mungkin bukan mungkin betul lah, memang betul ada kebaikan yang tersebut. Tetapi kita kena ingat ya, manusia ni um, badan kita, tak kisahlah kamu percaya dekat Tuhan ke, kamu percaya dekat evolusi ke, ataupun kedua-duanya sekali, ataupun bukan dua-dua sekali, kita memang tahu badan kita ni senang adaptasi, senang adaptasi untuk perubahan alam sekitar, bukan alam sekitar, perubahan persekitaran kita, ya. Maksudnya, masa mula-mula kita makan intermittent fasting tu, memanglah badan akan jadi defisit kalori, ataupun um, dia akan kurang berat badan sebab yalah kita makan pada masa yang window yang pendek, jadi um, badan kita hilang kalori daripada segitu. Tapi untuk minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya, badan kita agak pandai. Dia tahu, okey, aku boleh dapat kalori pada masa ni sampai masa ni je. Maka dia akan tukar kita punya metabolism untuk handle benda ni. Kalau siapa-siapa pernah intermittent fasting ataupun pernah count calories atau apa-apa jenis diet yang macam yang lebih kepada pengurangan makanan, kan, betul tak bila kita lepas 2-3 hari atau 1-2 minggu kita dah tak rasa lapar? Sebab badan kita tahu, okey, dah tak dapat makanan masa ni, jangan keluarkan asid dalam perut. Bila kita tak keluar asid dalam perut, kita tak rasa lapar. Tapi bila perlukan makanan bila dia tahu makanan akan masuk, jadi dia tambah. Okay, so again intermittent fasting ni sangat dia punya evidence tu tak berapa kuat lah kalau nak banding yang lain, ya. Dan yang last sekali ketogenic diet. Okay, ketogenic diet ni dia kurangkan karbohidrat, kurangkan gula, kurangkan kanji, kurangkan nasi, apa semua.
untuk mencapai ketosis. Okey, antara doktor-doktor kat sini lah kan, zaman-zaman kita baru masuk medical dulu, antara benda yang paling menakutkan ialah bila pesakit diabetes jadi ketosis. Ya, maksudnya um, badan dah tak menggunakan gula, tak menggunakan karbohidrat untuk mendapatkan tenaga, maka dia start membakar lemak. Okay, jadi masa pembakaran lemak ni uh, dia punya byproduct tu lainlah daripada pembakaran um, pembakaran gula ya. Okey, saya ada caveat. Um, Sebenarnya ketogenic diet, therapeutic ketogenic diet digunakan di dalam perubatan. Yang paling berleluasa ialah untuk treatment resistant epilepsy. Sawan yang dah tak boleh nak guna ubat apa-apa pun dah tak boleh. Sebab ketogenic diet, therapeutic ketogenic diet ni boleh mengurangkan inflammation radang, ingat yang tadi kita cakap pasal radang, dan menguatkan kita punya gut microbiome. Dia yang kultur dalam badan dia dia macam mana bagi lebih baguslah. Okay, ada evidence yang mengatakan, ada kajian yang mengatakan therapeutic ketogenic diet ini boleh menolong dalam depression, bipolar dan even skizofrenia. Tetapi again dia punya kajian tu dia punya power dia tu kurang. Kebanyakan daripada kajian-kajian itu ialah menggunakan apa kita panggil case report lah. Maksudnya satu kajian tu ialah untuk satu patient. Jadi tak berapa memberangsangkan lah ya. Even yang paling kuat pun dia tak tak yang dia banyak bias-bias lain ya. So dia tidak meyakinkan sangat. Okay, untuk yang mental health ni ya. Okay. Masalahnya untuk therapeutic ketogenic diet ni, masa kita mula-mula ambil, dia akan jadi major shift dalam kita punya electrolyte, dalam kita punya fluids, ya, dalam badan dan dia perlu dipantau oleh ketogenic physician. Dekat Malaysia tahu saya tak ada lagi ketogenic physician. Especially untuk L-carnitine dengan selenium, ya. Sangat-sangat jarang, tapi kalau selenium tu sejenis zat untuk badan kita ni kalau kurang boleh mati ya. So bukan main-main. And therapeutic ketogenic diet ni dia sangat regime dia uh, sangat strict lah. Okay. Even setengah nutritional psychiatrist yang menggunakan ketogenic diet, sorry, ya ketogenic diet untuk depression, bipolar apa semua pun dia buat selepas dah try semua benda lain. Ubat pun dah try, exercise pun dah try, perubahan diet yang lain pun dah try, baru dia boleh dia buat ni ya. So dia benda ni yang sangat-sangat serius, um, sangat-sangat uh, kena dikawal lah. Okay? Okay. Jadi since banyak negativity ni baik cakap pasal benda positif sikit lah. Okay, sekarang kita cakap pasal Mediterranean diet. So Mediterranean diet ni orang putih panggil lah Mediterranean diet ya. Dia um, macam yang kita tengok dalam skrin, dia banyak basically dia variasi pemakanan ya. Sayur berdaun, sayur pelangi, rainbow fruits and vegetables yang bermaksud just buah-buahan atau sayur-sayuran yang color lain-lain ya. Dia color lain-lain tu bukan suka-suka color lain-lain ya. Dia daripada evolusi sebab dia banyak um, zat-zat dari sejenis daripada apa? Zat-zat yang spesifik untuk buah itu atau untuk sayur itu. Itu yang membuatkan color dia lain. Jadi kalau kita tengok um, dia punya konsep dia ialah variasi dalam pemakanan. Okey. Jadi antaranya ialah kalau kita cakap pasal sayur-sayur ni kita cakap pasal fiber, kita cakap pasal vitamin A dengan C, kita cakap pasal kalau buat sayur pelangi ni kita cakap pasal carotenoid, flavonoids, ya makanan laut di sini yang orang putih suka ialah salmon dengan oyster lah, tapi sebenarnya semua makanan laut uh, turut ada macam omega 3, B12, selenium yang macam kita cakap tadi,
protein, zat besi, kacang dan bijian, daging, telur dan susu. Susu ni bukan susu sahajalah, yogurt, kefir, dan keluarga-keluarga dia lah. Dan yang paling ni ialah dark chocolate. Dark chocolate di sini dia maksudnya 70% punya dark chocolate ya. Kalau kurang tu dia tak dark sangat lah, dia kena darknya. Okay, dark chocolate dia mempunyai banyak zat-zat termasuk potasium, fiber, protein, zinc, magnesium, iron ya. Dan yang paling penting dark chocolate ni sedap. Jadi kita nak bila makan ni kita kena benda yang sedap juga, tak boleh benda um, yang tawar je ke, yang pahit je ke, ya. Jadi sebab nanti kita punya hubungan dengan pemakanan tidak bagus. Okay, bila hubungan dengan pemakanan tidak bagus, jadi keluarlah anxiety pasal pemakanan, keluarlah eating disorders dan seterusnya. Dan yang terakhir sekali ialah bersederhana. Bersederhana ni in moderation. Maksudnya makanlah apa yang nak makan, cuma kena kena in moderation lah. Ya. Okay. Next, sebab masa pun dah 42 minit. Next kita cakap pasal good food versus bad food ya. So, masalahnya banyak kita dengar daripada zaman saya kecil dululah sampai sekarang. Contohnya telur, ya, telur kuning. Setengah cakap, mula-mula ada cakap, oh telur kuning tu sangat banyak kolesterol, sangat tak bagus untuk diri kita. Lepas tu tiba-tiba keluar pula ramai yang cakap, oh telur kuning tu sebenarnya bagus, banyak vitamin, banyak ini. Lepas tu dia asyik bercanggah. Masalahnya di dalam media masa ni dia suka ikut musim. Kadang-kadang kalau dia suka satu benda tu, oh sangat bagus. Lepas tu bila dia tak suka, sangat tak bagus. Konspirasi teori katakan bahawa ah, yang ini dikeluarkan oleh uh, kartel-kartel telur lah, kartel-kartel macam bacon lah, apalah semua tu ya. Tapi kita kena ingat ya, makanan secara asalnya, secara azalinya, tak ada yang baik atau buruk. Makanan adalah makanan. Tak kisahlah kita tengah cakap pasal sayur-sayuran ataupun burger McDonald, dia hanya adalah makanan. Ya, dia bukan baik, bukan buruk. Sesetengah ramuan yang ditambah yang macam ultra processed food yang kita bincang tadi itu boleh membawa mudarat jika jika diambil secara berlebihan. Yang itu yang kita kena ingat, jika diambil secara berlebihan. Kalau kita minum air pun, air kosong pun jika berlebihan boleh membawa mudarat juga. Ya, tapi dia punya uh, kuantiti untuk mendapat kemudaratan tu berlainan. Ya, kalau yang ultra, yang bahan pengawet apa semua tu, mungkin kita ambil lebih sikit pun sudah dapat kemudaratan dia berbanding dengan makanan organik lah. Bila saya cakap organik ni, um, maksudnya makanan yang tidak ditambah uh, pewarna ke, bila kalau sayur-sayuran dia tidak guna pesticide yang membahayakan dan seterusnya lah ya. Jadi kalau nak makan apa-apa pun, termasuklah burger Ramly ke, termasuklah McDonald ke, apa-apa ke, kita boleh, tak ada masalah. Tetapi kena kena bersederhana lah sekali-sekala. Jangan makan tiap-tiap hari. Kalau makan tiap-tiap hari yang membahayakan. Okey? Sama juga dengan benda-benda macam tadi, macam kalau um, seafood pun kalau makan tiap-tiap hari tak bagus juga untuk kesihatan kita, ya. Sebab setengah seafood dia banyak mercury, dia banyak ni apa semua. Jadi kalau kita makan selalu dia penuh dalam badan. Dan bila penuh dalam badan tu yang tu yang menyebabkan kita tidak sihat, ya. Okey. Yang ini last slide, bukan last slide lah, second last slide sebelum saya habis. Kita cakap pasal cabaran pemakanan sihat. So, ni yang ramai orang bagi alasan lah bila kita suruh tukar pemakanan kepada pemakanan yang lebih sihat. Ingat, makanan tidak baik, tidak buruk, tetapi ada yang lebih sihat dan kurang sihat. Okay? So, trend pemakanan. Ramai orang ni asyik nak ikut trend je. Lepas tu, trend akan selalu berubah. Zaman saya kecil dulu, zaman 90-an, awal 2000, famous pasal Atkins diet kan. Uh, yang tu dia uh, kononnya paling bagus lah. Diet yang paling bagus. Selebriti semua ikut. Semua kata boleh kurang berat lah, inilah. Sampai dia punya founder sendiri mati sebab ikut Atkins diet.
So tiba-tiba Akin Zaid anggap benda paling teruk dalam dunia. So macam tu lah dia punya trend pemakanan ni, sebab tu dia panggil trend, sebab dia naik turun kan. Nombor dua, cost. Okay, bila kita cakap pasal organic food ni, semua dah risau. Mahalnya nak beli ni apa semua. Kalau beli McDonald tu, McValue meal tu murah je sekarang. Kan? Um, tapi betul ke murah? Okay. First of all, bila kita cakap pasal organic food tu, tidak semestinya kamu pergi dekat supermarket yang high end dan beli yang diklasifikasi organik. Kita pergi pasar tani, kita pergi dekat penjual-penjual yang jual uh, uh, daripada kebun sendiri apa semua. Itu dah sangat-sangat bagus sebenarnya. Ya, dan dia tidak semahal benda-benda organik yang dekat ni, ya, yang itu satu. Nombor dua, cuba bayangkan, katakan okey, satu Mac Value Meal, sebab saya baru makan Mac Value Meal 2-3 minggu lepas. Big Mac sekarang harga dalam RM15. Okey. Mac Value Meal apa yang kita dapat? Kita dapat Big Mac tu, kita dapat fries, kita dapat air, ya. Air itu apa-apalah. Ah, Fries tu kalau kita fikir, sebenarnya dia lebih kurang satu ubi kentang je, yang saiz yang agak sederhana lah, ya, dia potong-potong, yang tu banyak tu, ya. Dan dia punya burger tu, kalau kita fikir, dia roti, dua keping roti, sekeping daging yang tak tebal dah sekarang, dulu zaman kecil-kecil dulu tebal, sekarang dah tak tebal, campur sayur sikit. Berbaloi ke RM15 nak bayar untuk tu? RM15 kalau kita pergi pasar raya atau pasar pasar biasa pun boleh beli lagi banyak daripada tu. Ya, dia konsep tu kita tak nampak, sebab kita nampak dia dia letak star. Oh, hanya RM15, hanya ini, hanya itu. So yang tu ya. Sebenarnya yang macam Smiles tadi itu kan, dia bandingkan orang yang guna sebelum dan selepas, dia ada pengurangan daripada, kan saya cakap tadi Smiles tadi itu dia memang orang yang pemakanan yang kurang sihat kepada pemakanan yang lebih sihat, Mediterranean diet. Ada pengurangan dari expenditure dia sebanyak $18 seminggu. Kita tak akan sedar sebab kita asyik diberitahu bahawa makanan dalam tin, makanan ini semua murah. Murah ke tak? Okay. Cuba kira sendirilah. Again, jangan percaya apa saya kata, cuba cek sendiri. Okey. Yang seterusnya ialah masa. Selalu orang kata tak ada masa nak masak. Betul. Betul. Yang ni saya tak boleh dispute. Memang semua orang tak ada masa nak masak. Tapi yang ni terpulang kepada prioriti kita. Ya. Tak ada, saya tak ada masa nak pergi gym. Tapi sebab saya nak badan berketak-ketak, saya buat masa untuk pergi gym. Saya tak ada masa nak pergi dating-dating. Tapi sebab sayang punya sayang, saya buat masa untuk pergi dating. Kenapa kalau kita cakap pasal pemakanan, kita tak ada masa untuk nak masak? Ya? Bila kita kata tidak masa, tiada masa tu, sebenarnya apa yang kita kata ialah saya tak rasa benda ni penting. Sebab kalau benda ni penting, kita akan buat masa. Ya? Jadi bila kamu rasa macam, saya tak ada masa lah nak buat ni, kamu fikir balik. Betul ke tak ada masa, atau saya just tak rasa benda ni penting? Okey. Yang last kali lah makanan baru. Macam tadi lah kita cakap ada salmon lah, ada oyster lah. Jadi saya ni orang Kelantan. Lidah saya ni nak makan bulu je. Ya? Jadi bila kita cakap pasal diet macam Mediterranean diet apa semua tu, kita dah risau. Kenapa? Macam mana kita nak combine dengan pemakanan kita? Sebenarnya kita tak payah tukar pun apa yang kita makan. Cuma kita tukar ingredient dia. Kalau kita guna daging daripada tin ke apa ke, sekarang kita guna daging yang fresh. Kalau kita guna um, apa sayur-sayuran yang uh, again dalam tin ke dalam paket yang preserve dah lama ke apa ke, sekarang kita guna yang fresh. Itu saja. Kita tak perlu tukar menu kita. Okey. Jadi sekarang kita take home message saya lah, yang ni yang last kali dah. Okey. Yang paling penting yang saya nak tekankan kat sini, hubungan dengan makanan kenalah bagus untuk mencapai kesihatan mental
dengan makanan, hubungan dengan makanan kena bagus. Yang ini bermaksud kita tak boleh rasa bersalah, tak boleh rasa uh, tak bagus bila kita makan benda yang orang kata the bad food. Tak ada such thing, okay? Boleh makan apa-apa, tapi hanya bersederhana. Dan yang ketiga ialah perubahan pemakanan boleh merubah kesihatan mental. Okey, terima kasih. Jom bersoal jawab. Yang ni kredit untuk template ni ialah daripada Slides.go lah, ya. Jadi kalau siapa-siapa nak ni boleh pergi ke Slides.go. Okey, terima Okey. kasih Dr. Johan di atas ya apa ni penyampaian berkenaan dengan topik kita pada malam ini berkaitan dengan diet dan juga uh, kita punya kesihatan mental. Jadi saya ada tengok ada beberapa soalan lah sebelum saya pergi kepada soalan-soalan. Saya tengok agak mencabar juga soalan-soalannya. Cuma daripada saya sendirilah saya nak tanya berkaitan dengan pemakanan. Kita melihat kepada apa yang doktor dah cerita tadi. uh, Antara kajian-kajian yang dibuat adalah pemakanan Mediterranean. Jadi isu makanan Mediterranean ni adalah dia bukannya makanan ruji seperti yang kita makan. Jadi bagaimana kalau kita tengok adakah ada kajian-kajian atau pendapat doktor sendiri berkaitan dengan pemakanan yang kita makan sekarang ni, bagaimana ia dapat membantu kita punya perubahan mood dan juga kita punya kesihatan mental. Adakah pemakanan yang kita makan sekarang ni sebagai orang Asia adalah satu makanan yang sebenarnya boleh menjurus ke arah kemurungan ataupun pemakanan-pemakanan lain macam ultra processed food yang kita makan sebenarnya itu yang menyebabkan kemurungan kita semakin tinggi. Mungkin tidak ada kajian lagi dekat Malaysia ni tapi apa pandangan doktor berkenaan dengan pola makan yang ada di Malaysia yang doktor rasa pendapat juga doktor bagaimana kita boleh mengubah pemakanan kita ni supaya pemakanan itu akan menjadi lebih sihat mengikut cita rasa orang Asia. Okey, panjang soalan kan. Tapi sepaham saya lah kan, nombor satu kamu tanya pasal Mediterranean diet tak sesuai dengan kita punya pemakanan orang Asia, ya. Uh, Sebab dia lain, ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik apa list saya tulis dalam Mediterranean diet tu, orang putih je panggil Mediterranean diet, orang Amerika je panggil Mediterranean diet. Kalau Hmm. saya tunjuk kat bapak saya tu, dia kata, ha, ni lah nasi kerabu. Sebab ada, betul, betul. Sebab ada daging, ya, ada seafood, ada greens, ada, okey lah, tak ada biji-bijian lah, tapi um, ada telur, ada semua sebenarnya cukup. Mediterranean diet di sini bukanlah bermaksud makanan daripada Mediterranean. Okey. Ha? Dia lebih kepada variasi pemakanan. Maksudnya bukan kita makan sotong dia setiap hari. Kita kena makan daging lembu kalau yang boleh makan daging lembu lah, ataupun daging ayam, ataupun kalau yang tak makan daging, tukar dengan apa, soya atau plant-based protein, ya. Kita dia sebenarnya dia benda tu ada dalam kita punya diet. Cuma bila kita dengar Mediterranean diet ni kita rasa macam wah gahnya. Kan? Hmm. Jadi sebenarnya benda-benda yang ada setiap hari kita makan, ya. Jadi Yang nombor dua, ah, cakap pasal local study, ya. Local study pasal pemakanan dan mental health setakat ni tak ada lagi yang setahu saya lah. Saya mungkin salah, ya. Tapi bila saya cari paper apa semua, tak ada lagi lah yang local study, ya. Um, jadi um, yang itu kita kena tengok um, macam mana, uh, mungkin pada masa depan kita boleh kolaborasi buat paper untuk uh, food and mental health. Tapi setakat ni tak ada lagi lah, setahu saya lah, ya. jadi Ada tak soalan saya tak jawab tadi? tak, jadi maksudnya daripada apa yang doktor cakap ni tadi, uh, pemakanan kalau kita melihat pola makan orang Malaysia, jadi yang menjadi kemungkinan meningkatnya isu kesihatan mental mungkin di Malaysia adalah disebabkan oleh pemakanan-pemakanan yang tidak sihat. Adakah kita boleh membuat konklusi seperti itu? Contohnya makan makanan apa ni? Makan makan processed food yang terlalu banyak dan juga tidak bukan makanan-makanan
makanan yang kita selalu makan yang sebenarnya lebih menyihatkan. Adakah itu yang boleh menjadi salah satu penyebab mengapa ianya menjadi punca kepada peningkatnya masalah kesihatan mental di Malaysia? Okey, jadi bila kita cakap pasal masalah kesihatan mental, dia susah sikit sebab dia, kalau ingatlah daripada medical school dulu, dia kalau cakap pasal masalah mental ni dia lebih kepada biopsychosocial ya. Maksudnya, pemakanan termasuk dalam part social tu, ya. Dia boleh contribute kepada peningkatan masalah kesihatan mental. Tetapi kita nak kata sebab makanan ni lah dia naik, uh, um, apa, masalah kesihatan mental ni tinggi. Susah nak cakap macam tu. Kita tak ada bukti yang mengatakan hanya makanan yang menyebabkan. Okay, yang tu satu. Nombor dua, ke, peningkatan yang masalah kesihatan mental memang kita nampak akhir-akhir dalam 5-6 tahun ni kan di Malaysia. Memang betul. Tetapi kadang-kadang yang saya sedar ialah bukan sahaja sebab stres yang lebih tinggi, bukan sahaja sebab fokus yang apa, pemakanan, gaya hidup yang tidak sihat, masalah-masalah sosial, bukan sebab itu saja. Sebenarnya kita sebagai doktor pun lebih terror untuk tahu apa itu masalah mental, untuk diagnose masalah mental. Yang itu satu. Nombor dua, orang-orang Malaysia sekarang dah pandai, dah tahu apa itu masalah kesihatan mental. Jadi um, mereka pun akan datang dekat kita bila ada masalah-masalah ni. Macam mak saya, bapak saya zaman-zaman diorang kalau stres tak cari doktor, ya. Jadi yang diorang punya generasi mungkin cara dia handle masalah mental tu dengan cara yang kurang sihat lah. Jadi yang sekarang ni generasi baru lebih sedar pasal kesihatan mental. That's why dia datang. That's why nampak lagi banyak. Ya, Hmm, mungkin yang itu juga. Again, Lagi-lagi kita tak ada sekajian, tak boleh nak kata betul ke tak lah. betul. Lagi satu saya nak tanya dalam psikiatri sendirilah, dalam bidang psikiatri. Adakah di dalam kita buat konsultasi dan memberikan manajemen kepada pesakit, kita integratekan juga berkenaan dengan pemakanan? Secara secara optimalnya ya. Secara optimalnya kalau saya dalam ni kadang-kadang saya lupa juga. Saya tak boleh nak kata saya terror, saya cakap pasal pemakanan juga ya. Saya bukan nutritional psychiatrist. Kadang-kadang saya lupa, tapi apa yang saya tekankan juga ialah pasal psychiatry ni dia bukan ubat saja. Dia bukan terapi saja. Dia turut kena tukar ubah cara hidup. Kalau dengan child psychiatry lagi susah, kena ubah cara mak bapak bercakap dengan anak. Dan ni dia kena ubah banyak benda. Jadi kalau kita cakap pasal pemakanan boleh menolong sebab kita tengok the studies show that memang ada a strong connection between the two, ya. Jadi based on the study memang boleh menolong. Okey, okey. Jadi saya sambung kepada soalan-soalan yang ada kat ni ada 7 Banyak tu. dan dekat soalan-soalan ni pun ada. Assalam doktor dan moderator, soalan saya. Seperti yang dibentang oleh doktor, makanan tinggi pemprosesan dan kemurungan serta anxiety sangat berkait rapat. Bagaimana jika seseorang individu tersebut tidak pernah mengamalkan makanan sebegitu tetapi tetap mempunyai tahap kemurungan dan anxiety yang tinggi? Adakah stress eating berpunca daripada persekitaran semasa? Okay, good question. Saya rasa saya dah partially answer tadi. Masalah-masalah psikiatri kembali kepada biopsychosocial ya. So pemakanan mungkin daripada social part tu, tapi kita kena tengok biological factors dengan sociological factors, psychological factors juga. So biological factor ni ialah kita punya badan tak cukup hormon untuk handle kemurungan, untuk dan seterusnya. Dan psychological factor ialah cara kita membesar lah, macam mana kita react untuk benda, kita punya coping skill, kita punya defense mechanism ya. Kalau nak cerita pasal ni satu lagi CME lah. Tapi just to address the question, kenapa orang tu makan sihat tapi masih ada, mungkin dia ada faktor-faktor lain yang menyebabkan jadi macam ni. Yang itu satu. Dan adakah stress eating berpunca daripada persekitaran semasa? Saya ni seorang yang suka psikoterapi, suka psychodynamic psychotherapy especially. Jadi bila kita cakap pasal stress eating tu adalah cara kita cope, ya, cara kita handle stress kita. Benda ni bukan untuk persekitaran semasa. Benda ni kita dah belajar dari kecil lagi.
Kalau kalau kita menangis, kalau anak kita menangis, kita suap benda manis. Kita suap makan apa semua. Jadi dia connect hilangnya stres dia itu dengan makanan. Jadi bila ni, jadi bila kita kita stress eating itu adalah benda yang dari kecil lagi. Biasanya lah biasanya ya. Macam saya kalau saya anxious saya akan suka nak ngunyah dia. Macam tu juga tapi kadang-kadang saya gunalah benda tu. Bila saya rasa nak mengunyah walaupun tak lapar, saya fikir apakah yang saya tengah anxious sekarang dan saya handle anxiety itu. Okey? Okey, saya terus sebab banyak lagi soalan. Okay. Ada satu soalan, hai Dr. Johan, what are your thoughts on the connections between our thyroid level or health, our diet and our mental health? Oh, yang ni is not my thought. This is a scientific fact. Okay, thyroid level low thyroid level usually will lead to depression, anxiety. High thyroid level jadi agitation. Sometimes there are papers that suggest that high thyroid level boleh menyebabkan um, irritability, agitation, psychosis dan seterusnya. Yang ini is a scientific fact. Sebab itu kalau kita datang dekat psychiatry, kita kena buat tes darah ya. Kita nak check thyroid level juga. Ya. Jadi dia memang ada connection. Dia sangat-sangat terbukti. Okay? Baik. Ada satu soalan daripada Intan Paraha Misnan bertanyakan soalan doktor, macam mana pula dengan oat beta glucan powder ganti untuk breakfast? Is it good or makan nasi only sekali-sekala either lunch or dinner? Boleh doktor boleh jawab soalan ini lebih kepada diet ini bukan kepada ni tapi Ya. to answer this. Okey, tak apa. Saya cuba menjawab sebanyak yang saya tahu lah. Saya bukan pakar pemakanan ya. Jadi, tapi sefaham saya, kalau kamu makan nasi sekali sehari saja, tapi kamu dapat sumber karbohidrat dari benda lain, roti ke, uh, atau gula ke, apa ke, uh, asalkan kamu dapat sumber tu cukup untuk badan kamu, tiada masalah. Kamu nak tukar pun, tak nak makan nasi, nak makan mi je pun, tak ada masalah. Ya, tapi kita kena ada balance diet. Ya, sama ada oat untuk breakfast tu bagus ke tak, oat biasanya bagus untuk pagi-pagi sebab oat ni dia lambat kena digest kan, lambat nak lalu kita punya pencernaan, jadi dia buat kita rasa full, dia kurangkan pengambilan makanan yang berlebihan di waktu pagi lah sebab orang Malaysia ni pagi-pagi kena ada nasi lemak, kena ada kari pap, kena kopi, lepas tu pukul 10 ada lagi makanan kuih-kuih. So oat adalah bagus untuk mengelakkan kita daripada overeating. Okey. Okay. Soalan daripada Rohaidah Rosli. Doktor, ada satu saya dengar dari medsos, stres hormon antara penyebab susahnya nak turun berat dan juga menyebabkan insulin resistance. Cara untuk reverse adalah menyiapkan diri untuk terima stres dan memilih makanan yang bersifat heal. Okey, sudah tentu orang yang obes ini memiliki stres hormon yang tinggi. Semua jenis diet tak pernah berjaya. Apa pendapat doktor? Okay. Again yang ni bukan bidang kepakaran saya lah, tapi memang betul stress hormon dia boleh affect kita punya uh, berat badan. Okay? Bila kita bertambah stres, lagi susah kita nak turun berat badan. Yang tu memang betul ya. Dan memang saya pernah baca yang dia meningkatkan insulin resistance also. Yang tu betul. Jadi Okey. uh, memang susah untuk kurangkan berat badan kalau kita sangat-sangat stres, kita banyak jenis diet kita dah tukar tak berjaya. Jadi untuk pendapat saya, sebab mungkin saya ni psychiatrist lah, jadi kenapa kita tak kurangkan kita punya stres? Kenapa kita tak cari apa yang kita boleh, yang menyetreskan diri kita dan kita settlekan. Kalau selalu gaduh dengan suami, mungkin jumpa terapi suami isteri. Ya, ataupun kalau anak-anak buat stres, mungkin ada cara lain kita boleh berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau kerja stres, yang tu susah sikit lah. Mungkin boleh tukar kerja. Saya pun susah nak cakap berbanding kepada apa yang penting untuk kita ya.
kita punya list of priorities. Kalau priority kita tinggi untuk bekerja, dan kita kena cari cara lain untuk hilangkan stres lah. Betul, untuk kurangkan berat badan ni dia bukan pemakanan saja. Kita punya mental capacity dengan mental health juga, ya. So, kalau kita dah cuba banyak-banyak diet tak dapat, cuba kita tengok macam apa benda stres yang kita boleh kurangkan. Sebab bila kita kurangkan stres hormon pun akan kurang. Eh? That's just logic. Dan bila kita kurangkan stres hormon, dia insulin resistance pun akan kurang. Kita boleh, insya-Allah, kita boleh mengurangkan berat badan. Macam tu saya, antara usaha-usaha yang kita boleh buat. Pendapat saya, satu perkara yang saya nak tanya berkaitan dengan benda ni. Adakah dengan contoh kita mengubah pemakanan kita boleh menyebabkan dia mengurangkan stres dan akhirnya dia punya stres hormon dia rendah? Sebagai contoh apa yang doktor cakap tadi berkenaan dengan makanan Mediterranean ataupun kita kata makanan yang sihat. Akhirnya makanan yang sihat ini membantu untuk mengurangkan stres dia dan akhirnya menyebabkan hormon dia hormonnya jadi rendah dan menyebabkan kurang insulin resistant. Can it go that way? Okay. So, sepaham saya ulang balik soalan tu untuk nak tengok saya faham ke tak. Maksudnya, kalau kita kurangkan, kita tukar pemakanan kita boleh kurangkan kita punya stres, ataupun kita naikkan kita punya stres resistance lah, ya. Um, Setahu saya lah, kan, setakat ni saya tak pernah baca lagi yang kajian yang menunjukkan benda itulah. Tapi saya rasa dia punya hubungan bukan direct. Dia punya Okay. hubungan lebih lebih ni, mungkin sebab kita ubah cara pemakanan kita kurangkan the apa the the negative the toxin apa semua, atau bahan pengawet apa semua yang ultra processed food tu apa semua. Jadi dia membuatkan badan kita rasa lebih sihat, dan bila badan kita rasa lebih sihat, jadi kita lebih bersedia untuk handle stress. Okey. Lagi satu, ada dua soalan yang sama saya ambil yang ni. Saya tak akan pergi semua, kita dah lebih masa, mungkin satu dua soalan lagi. Pengambilan kafein berlebihan untuk memberi kesan kepada anxiety. Apa pendapat doktor? Ni pasal kafein boleh menyebabkan anxiety. Okay, so yang ni dia bukan direct juga, tapi memang memang ada hubungan antara pengambilan kafein dengan depression dan anxiety, ya. Sebab bila kita ambil kafein, apa yang kita buat? Kita akan meriliskan asid perut, ya. Dan asid perut ni dia keluar disebabkan hormon yang sama yang untuk depression dan anxiety, iaitu serotonin, 5-HT, ya. Jadi bila kita balik-balik minum, asid perut banyak, asid perut merosakkan kita punya lining perut, dia merosakkan production serotonin dalam badan, dan boleh menyebabkan uh, menerukkan lah, bukan nak kata dia sebabkan kemurungan atau anxiety, tapi menerukkan kalau kita ada anxiety dan ni. Plus, bila dapat gastrik ni, saya ada gastrik, tapi gastrik saya daripada stres lah, sangat sakit. Bila sakit tu dia akan jadi lebih stres. Jadi bila lebih stres ni, kita akan jadi rasa anxious. Setiap kali saya dapat gastrik, saya duk fikir, ni heart attack ke gastrik? You know, so it's a vicious cycle. So pengambilan, macam yang saya cakap tadi, pengambilan nak meminum apa-apa, nak makan apa-apa boleh, tapi kena sederhana. Ya, maksudnya jangan terlebih apa-apa. Ya, Hmm. kafein pun termasuk lah. Okey, ini soalan terakhir lah saya ambil sebab kita pun dah lebih masa. Apa nilai MADRS yang high or low? Apa optimum level? Do you want to answer this Oh, question? alamak, yang tu saya kena buka balik textbook tadi. Aha. Madras, ya, Madras score, ya, sebab kita dari saya kena minta maaf lah, saya tak boleh saya tak boleh bagi tahu directly, tapi kita boleh cari dalam, kalau Google pun boleh cari sebenarnya. Sebab Madras score ni ialah satu tool untuk tengok kita punya level, tapi dalam kita guna ini untuk kajian, ya. Dalam psikiatri, kita tidak sepatutnya menggunakan apa-apa screening tool atau apa-apa scale apa semua untuk day to day management of cases. Ya, untuk bila kita tengok case. Sebab saya masa mula-mula dulu tak reti dia lagi, gunalah skill-skill ni, kan. Tapi saya boleh nampak ramai yang dalam skill tu sangat-sangat tinggi.
sangat-sangat depressed, sangat-sangat anxious, sangat-sangat stress. Tapi bila cakap dengan dia orang, sebenarnya dia orang boleh handle apa masalah-masalah dia orang. So clinically they are actually very very well. And also the other way around. Ada yang tu kononnya kita kira-kira guna set person scale tu dia punya suicidality sangat kurang. Tapi bila saya cakap, wih dia ni kalau saya bagi balik ni memang terus dia buat benda yang bukan-bukan lah. Ya. So dalam psikiatri, dalam kesihatan, psikologi, kesihatan mental terapi apa semua, kita tak boleh guna scale. Kita kena tengok clinical macam mana. Ya, sebab tu saya tak boleh nak recall the exact number sebab saya tak selalu guna. Saya guna pun kalau nak baca kajian-kajian je. Dan tu Hmm. pun saya akan buka dia punya, saya cari kat Google apa dia punya scale untuk tahu. Baik, baik. Terima kasih doktor. Jadi saya Boleh. mengucapkan terima kasih lah kepada Doktor Johan di atas perkongsian ilmu yang telah diberikan. Saya boleh membuat kesimpulan di sini bahawa uh, pemakanan dari segi kajiannya, pemakanan boleh mempengaruhi kita punya kesihatan mental. Akan tetapi kita perlu buat lebih banyak lagi kajian-kajian, kerana kajian-kajian yang ada sekarang masih lagi tidak mencukupi untuk kita buat. Mungkin lebih kepada, kalau kita tengok kajian-kajian di luar negara, lebih kepada Mediterranean, tapi ada juga kajian-kajian mengenai ultra processed food yang mempengaruhi juga kita punya kesihatan mental. Dan juga kita lihat bahawa tidak masih lagi kurang ataupun tak ada langsung kajian-kajian lokal yang berkaitan dengan pemakanan kita yang mempengaruhi kita punya kesihatan mental. Mengapa saya fikir topik ini adalah interesting, kerana ini adalah satu perkara yang baru yang tidak pernah Hmm. kita ceburi lagi di dalam psikiatri sebenarnya. Saya tengok dalam psikiatri dari segi pemakanan, benda ni masih lagi boleh dikembangkan pada masa akan datang. Dan mungkin salah satu daripada manajemen yang akan dibuat di dalam psikiatri adalah kita integrate dari soal pemakanan di dalam kita punya dalam praktis ataupun manajemen in psikiatri. Itu yang saya nampak pada masa akan datang. Akan tapi saya fikir perkara ni masih lagi boleh dikembangkan dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita buat. Cuma di sini boleh kita buat kesimpulan dalam Matric Mind, program kita pada hari ini, pemakanan mempengaruhi kita punya kesihatan mental. Salah satunya adalah pemakanan yang baik, yang bukan yang lagi satu pemakanan yang bersederhana. Itu yang saya dapat daripada doktor tadi. Terima kasih doktor di atas segala perkongsian ilmu tadi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya nampak tadi kita punya attendees paling ramai sebanyak 240 orang, semuanya mendengar sehingga pada sampai pada akhir waktu. Kepada semua, kita ada link pada hari ini. Link tersebut boleh isi dan akan dapat e-certificate. Tapi perlu masa sikit. Kalaulah dalam 200 hingga 300 orang, perlukan 2-3 hari untuk kita dapatkan e-certificate. Saya ingin ingatkan bahawa jangan salah email. Kalau salah email, dia tidak akan sampai ke email anda. Lagi satu, kalau tak dapat, cuba tengok dekat spam. Selalu dekat spam mungkin akan ada anda punya e-certificate. Jika tidak ada, boleh hubungi kami secara email lah. Jadi terima kasih doktor sekali lagi. Thank you so much. It's a very informative punya topik, and kita boleh tamatkan kita punya program pada hari ini. Dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, thank you. Thank you. Okey, doktor boleh Waalaikumsalam. kawan, saya akan tinggalkan sini untuk nak tengok, nak tunggu dia punya link. Thank you doktor. Okay. Okay, thank you. Okey. Bye-bye. Saya akan tinggalkan lagi 10 minit untuk masing-masing untuk isi link supaya boleh dapatkan sertifikat ya. Dan saya ingin ingatkan kepada semua, jangan sebarkan kepada mereka yang tidak hadir, mereka yang hadir saja yang boleh mengisi sertifikat tersebut.